Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kepada penonton di luar sana. Kembali lagi kepada rancangan Bahasa Jiwa Bangsa. Minggu lepas kita telah mengupas pelbagai isu dan pelbagai panel telah hadir untuk mengupas isu-isu tersebut. Dan di minggu ini kita juga menyebut dua orang panel yang sangat menariklah untuk kita mengupas isu peranan komunikasi era digital dalam memelihara bahasa dan memupuk perpaduan negara. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput dan mempersilakan Datuk Hariri bin Zulkifli. Dan seterusnya panel kedua, Perawati Diboni Angelitani. Silakan dulu. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Hud atas jemputan pada hari ini, dan selamat malam juga saya ucapkan kepada kedua-dua anda. Di apa khabar? Sihat kan? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik saja. Sihat dan Terima kasih terlebih dahulu atas jemputan pada malam ini. Jadi program yang begitu besar bagi saya pada hari ini. Jadi tanpa mereka masalah, kita nak mengupas isu-isu yang viral sehari dua ni, iaitu berkait dengan komunikasi era digital lah. Soalan pertama lah saya ajukan kepada Datuk Hariri. Datuk, bagi Datuk lah, pandangan Datuk, apakah peranan teknologi digital dalam perpaduan? Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Hud, dan saya hormati Cik Diboni. Jadi pada kali ini kita mengupas tentang bagaimana peranan komunikasi era digital ini dalam memacu perpaduan dan bagaimana hendak kita memelihara bahasa kita melalui komunikasi era digital. Jadi terlebih dahulu haruslah kita fahami apa itu sebenarnya peranan komunikasi era digital pada masa ini. Ya, pada masa ini kita boleh melihat bagaimana kemajuan teknologi dan juga inovasi pada hari ini telah memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat, khususnya yang berada di luar bandar, untuk berkomunikasi dengan sesiapa sahaja. Jadi integrasi antara masyarakat ini menjadi semakin mudah untuk kita capai. Jadi bagaimana semua lapisan masyarakat boleh berkomunikasi dengan sesiapa sahaja walaupun kita berada di mana-mana, merentasi negara. Dan kalau berada di planet lain pun mungkin boleh merentasi juga. Teknologi kan? Jadi untuk menjawab soalan tersebut, bagaimana aspek peranan komunikasi era digital ini, bagi saya peranan media sosial pada hari ini amatlah penting dalam memacu perpaduan dan memelihara bahasa kita sendiri. Jadi bagaimana masyarakat di negara ini haruslah menggunakan media sosial itu dalam menggunakan perkataan yang betul dan mempunyai etika yang tinggi dalam menggunakan bahasa yang betul. Bagaimana pandangan anda? saya setuju dengan pandangan Cik Hariri. Pandangan saya pula tentang peranan komunikasi ini, dia Hariri kan aja. Ya, apa? Ya. Teruskan. Boleh tak? Boleh. Dia mungkin mempengaruhilah aspek bahasa dan perpaduan di negara ini, kan? Dan pandangan Cik Diboni. Pada pendapat saya setuju dengan pandangan Cik Hariri. Namun pada pendapat saya pula tentang peranan komunikasi dalam era digital ini, dia mempermudahkan akses informasi seperti mana yang kita lihat pada masa sekarang. Banyak media sosial dan juga kita boleh lihat juga dia di samping itu dia boleh memberikan kita sedikit sebanyak rezeki seperti dalam live Secara langsung. siaran secara langsung yang kita boleh lihat seperti di media sosial Facebook
sekali ya jawapan-jawapan yang diserahkan oleh Datuk juga saudari tadi. Jadi kita bergerak kepada soalan yang seterusnya. Datuk, Ya. bagi pandangan Datuk lah, sejauh mana media digital ni dapat menjurangkan bahasa dan kaum di Malaysia? Pada pendapat saya, bahasa ini merupakan satu medium untuk kita bercakap antara satu sama lain. Jadi bahasa ni sebenarnya digunakan oleh semua orang, dan untuk merapatkan antara kaum tu kita perlu ada satu bahasa yang sama dalam percakapan walaupun kita berlainan bangsa. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menjulang tinggi penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama di negara itu. Jadi saya amat bersetujulah dengan pandangan bagaimana peranan kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menggunakan seterusnya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar komunikasi yang utama dalam negara ini. Jadi di era digital pun, di media sosial pun, kita haruslah memartabatkan tinggi bahasa kita ini dan haruslah menggunakan perkataan-perkataannya dengan betul tanpa menggunakan singkatan yang boleh melemahkan bahasa kita sendiri dan boleh juga untuk membuatkan orang tidak dapat memahami jika kita menggunakan singkatan-singkatan perkataan yang tidak diperlukan. Maksudnya jika kita membiasakan bahasa rojak kan dipanggil sekarang bahasa rojak tu Bahasa-bahasa. akan mengurangkan lagi penggunaan bahasa kan? Ya, betul sekali. Penggunaan bahasa pasar, campuran antara bahasa Melayu dan Inggeris bagi saya akan merosakkan penggunaan bahasa itu, dan saya amat menyokong jika seluruh masyarakat di negara kita ini menggunakan bahasa Melayu Dengan benar. Bagaimana pula dengan saudari Iwan? Ya, saya juga bersetuju, amat bersetuju dengan pendapat hari ini. Bahasa Melayu ini dia seperti mana yang kita tahu, dia merupakan bahasa kebangsaan di negara kita, dan dia boleh menyerap jika kita seluruh masyarakat menerapkan bahasa ini dengan baik. Kita boleh mengekalkan perpaduan di antara satu sama lain, dan itu juga kita boleh berkomunikasi dengan baik melalui dalam era digital ini. Bagi saya, boleh saya mencelat? Ya. Bagi saya, dengan bantuan Dewan Bahasa dan Pustaka di era digitalisasi ini pada hari ini, mereka menggunakan medium ini untuk menyampaikan maklumat ataupun penggunaan bahasa-bahasa baru, bahasa Melayu yang baru kepada seluruh masyarakat di negara kita ini, dan semua orang mampu mendapatkan informasi tersebut hanya di hujung jari mereka. Jadi satu usaha yang baik daripada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mewujudkan mungkinlah perpustakaan digital yang mampu untuk meningkatkan penggunaan bahasa Melayu di negara kita. Seperti aplikasi e-commerce. Ya, Kan? benar sekali. Sungguh cantik bahasa-bahasa yang digunakan oleh Datuk dan juga saudari tadi. Kita melangkah kepada soalan seterusnya. Saudari Divoni, bagi pendapat saudari lah, bagaimanakah pendidikan digital memperkasakan bahasa kebangsaan dan juga terpadu? Pendidikan digital. Ya. Pendidikan digital di Pendidikan era baru, pendidikan digital. Maknanya pendidikan melalui penggunaan aplikasi-aplikasi, penerapan aplikasi-aplikasi lah. pendidikan era digital ini dia boleh membantu dalam perpaduan seperti mana yang saya cakap sebentar tadi, yaitu dalam bahasa Melayu ini dia merupakan bahasa kebangsaan. Oleh itu, dengan adanya bahasa ini kita boleh mengenal dan kita boleh berkomunikasi dengan masyarakat, tidak kira bangsa, bahasa,
tapi kita boleh mengeratkan antara satu sama lain di dalam komunikasi era digital inilah yang seperti case yang berlaku pada COVID-19 di mana kita menggunakan PDPR yaitu pembelajaran secara online, dan dia dalam pembelajaran secara online ini dia banyak membantu kita untuk mengekalkan komunikasi kita dan mengekalkan komunikasi kita lah. Jadi sebenarnya dengan pendidikan melalui digital ini mampu menjadi satu saluran perpaduan lah kepada seluruh masyarakat di negara kita dengan berbagai platform untuk menggunakan komunikasi antara kaum negara kita. Sungguh hebatlah jawapan-jawapan yang diberikan oleh saudari dan juga Datuk sebelah tadi. Kita bergerak kepada soalan seterusnya. Apakah cabaran utama yang mengekalkan bahasa kebangsaan di era digital ini, Datuk? Benar-benar. Cabaran utama untuk mengekalkan bahasa. Iya. Jadi pada pendapat saya, apabila kita beralih zaman, jadi kita kurang untuk bercakap secara berkomunikasi berhadapan bersama orang-orang lah. Maknanya dua hala komunikasi itu menjadi semakin kurang. Iya. Jadi pada pendapat peribadi saya, kita akan menjadi masyarakat pada hari ini akan menjadi kurang empati. Maknanya kurang untuk berbudi bahasa dan kurang beretika dalam menyalurkan apa-apa idea ataupun apa-apa percakapan yang mereka ingin sampaikan. Jadi itulah masalah yang besar pada pendapat saya, dan perkara ini sebenarnya boleh diatasi jika semua masyarakat negara ini mempunyai etika yang tinggi dalam berbahasa. Jadi bahasa verbal, penggunaan bahasa verbal, maknanya penulisan yang tinggi etika, pada pendapat saya haruslah menggunakan perkataan-perkataan yang sopan dan tidak ada carutan-carutan di mana-mana media sosial ataupun mana-mana platform sahaja di era digital ini, kerana benda-benda inilah yang boleh merosakkan perpaduan negara kita dan boleh keamanan negara boleh tergugatlah dengan adanya perkara-perkara yang tidak diingin seperti ini, kan? Datuk Mazhari itu disebabkan era kita semakin maju, ramai yang tidak semuka, status langsung ratusan penyakit mental yang dikenali sebagai anxiety pun juga meningkat. Saya setuju dengan pendapat saudara berdua, namun terdapat juga cabaran dalam mengekalkan bahasa kebangsaan kita ini, yaitu pengaruh bahasa asing, di mana dalam generasi ini banyak generasi muda yang lebih minat kepada bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain. Dengan penggunaan istilah-istilah yang baru, istilah-istilah Inggris inilah yang akan memadamkan bahasa kita di bawah. Sungguh menarik jawapan yang disediakan oleh Datuk dan juga saudari tadi. Soalan yang seterusnya saya ajukan kepada saudari lah. Bagaimanakah kandungan digital memperkasakan tradisi pelbagai kaum? Kandungan digital dia memperkasakan tradisi kaum ini dengan bagaimana kita mengaplikasikan tradisi kita di dalam platform atau di dalam digital ini, dan kita kita menerimanya tanpa ada isu, menerimanya tanpa diskriminasi atau rasis. Itu juga boleh meningkatkan perpaduan, dan kita boleh mengenali dan Menghormati budaya. ya,
pelbagai budaya melalui bangsa-bangsa yang terdapat di negara kita ini. Negara kita ini memang kaya dengan pelbagai bangsa. Jadi bagaimana kita dapat melihat pelbagai, mungkin di media sosial melalui aplikasi YouTube, pelbagai video-video mengenai persembahan pelbagai kaum, etnik, tarian-tarian ataupun muzik-muzik pelbagai bangsa di negara kita ini. Boleh kita menonton di sana untuk meningkatkan lagi semangat kenegaraan antara masyarakat, dan yang penting kita menghormati adat itu. Apabila kita mempunyai silang budaya itu, kita akan meningkatkan lagi persefahaman antara kaum di negara ini. Menarik. Untuk pengetahuan penonton di luar sana, antara tradisi yang disiarkan di platform digital adalah seperti di Kibarat, Kuda Kepang. Penonton di luar sana boleh mencarinya di YouTube. Banyak sekarang. Malah ada yang mengajar macam-macam cara-cara untuk melakukan aktiviti tersebut. Kita bergerak kepada soalan seterusnya. Dan soalan terakhirlah saya ajukan kepada Datuk. Bagaimanakah insentif detail kerajaan membantu melihara perpaduan? Pada pandangan saya, Jabatan Perpaduan Negara melalui usaha-usaha untuk meningkatkan lagi bagaimana aspek perpaduan dalam negara kita ini melalui pelbagai bangsa, dengan adanya aktiviti-aktiviti ataupun pertandingan-pertandingan atas talian untuk mengekalkan perpaduan, seperti apabila tibanya musim kemerdekaan, adanya pertandingan-pertandingan busana melalui atas talian, pertandingan-pertandingan menghasilkan infografik melalui pelbagai kaum yang diletakkan dalam satu karya. Itu itu adalah satu usaha yang sangat baik bagi saya untuk kita meningkatkan lagi pengetahuan tentang pelbagai budaya yang ada di negara kita. Jadi itulah usaha-usaha dari pihak kerajaan ini amatlah perlu, kerana kerajaanlah antara pemula yang baik untuk bagaimana rakyat di negara ini harus diajar ataupun dididik dengan adab sopan dan nilai serta tata kelola yang baik dalam menghasilkan generasi yang akan memacu masa hadapan negara ini. Jadi generasi inilah yang harus kita pupuk untuk mencari nilai diri dan nilai kewarganegaraan yang tinggi pada pendapat saya. Sambil itu juga pihak kerajaan ini perlu mendukung masyarakat dari segi pembelajaran dan pengajaran supaya mereka melalui subjek seperti bahasa Melayu untuk memperkasakan komunikasi kita di dalam era digital ini. Menarik. Silakan untuk pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, berdasarkan apa yang Datuk Hariri bincangkan tadi, kita pun dapat tahu bahawa Sukarawati di bawah ini telah baru-baru ini memenangi pertandingan busana tradisional. Sebagai dia mewakili kaum Kedanan Dusun dan telah memenangi melawan 12 kaum lain. Jadi kita pada hari ini, sekian terima kasihlah kepada Datuk Sukarawati yang sudi hadir pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan ini kepada saya dan juga Cikgu Moni. Saya harapkan perpaduan di era digital ini dapat kita mantapkan lagi di negara kita supaya negara kita menjadi negara yang boleh dipacu dengan baik dan untuk memajukan lagi negara kita di masa akan datang. Saya bersetuju dengan harapan Encik Hariri sebentar tadi. Saya juga berharap semoga generasi kita ini lebih tertarik dan lebih memperkasakan lagi bahasa kebangsaan kita ini dengan baik. Itu saja daripada kami. Jadi pantun penutup pada hari ini, daun pandang harum mewangi,
bunga cempaka mekar berseri. Semoga usaha kita diberkati, bahasa terpelihara, rakyat dihormati. Saudara kami, sekian, terima kasih. Model lah kamu. Lain dia.